Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setengah daripadanya, kan? Kelima. Kat mana? Kerana makna. Oh, wanti kat mengandung. Kerana. Kata Syekh, tambatan iman yang mengandungkan dia oleh makna dua kalimah tauhid. Kita dah bahas tentang tambatan iman yang Arab panggil aqaidul iman. Aqaidul iman daripada akidah. Aqaid daripada akidah. Plural dia aqaid, singular dia akidah. Akidah pula diambil daripada aqdun. Aqdun ni simpulan. Kenapa dipanggil dengan simpulan? Aqaidul iman ni kalau kita mengaji, kita faham elok, dia simpul iman kita. Iman tak gugat dah. Iman tak goyah. Kalau tidak iman pi kiri kanan. Syak, zon, waham. Tapi bila kita reti aqaidul iman, insya-Allah iman kita kejap. Dia panggil simpulan iman. Kalau tuan kitab Baqarah pada dia panggil dengan tambatan iman. Lebih kurang lah. Simpul, disimpul. Diikat. Tambak ni. Aqaidul iman tu apa? Kalau siapa tak ingat, tulis kat tepi tu. Aqaidul iman, iaitulah wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Aqaidul iman ni kalau kita cakap mudah, tipak kita duk mengaji je lah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil 1 harus, 21, 41 campur 9, 50. Tapi betul-betulnya aqaidul iman ni wujubul wajibat, mesti segala sifat-sifat yang wajib. Istihalatul mustahilat, tidak segala sifat-sifat yang mustahil. Jawazul jaizat, harus dan boleh dan mungkin segala sifat-sifat yang harus. Barulah sah mengandung. Ni kita mengaji mengandung ni. Barulah sah terkandung aqaidul iman di dalam makna la ilaha illallah. Kalau tidak, takkan pula 20 yang wajib terkandung dalam la ilaha illallah. Tak apa tu. 20 mustahil terkandung dalam la ilaha illallah tu terkandung macam mana? Tuhan ada. Terkandung di la ilaha illallah. Tuhan tiada. Terkandung juga.
Ada, lepas tu tak ada. Kidam sedia, lepas tu baru. Kidam baru sedia, berlungguk duduk dalam la ilaha illallah macam tu. Sebab tu aqaidul iman yang mengandungkan dia oleh makna la ilallah, wujubul wajibat. Apa makna? Mesti segala sifat yang ada. Dan tidak segala sifat yang mustahil. Baik. Apa maksud masuk 20 yang wajib? Dia ni, ya, masuk 20 yang wajib. Dia ni, mesti Tuhan mesti ada. Tuhan mesti sedia. Mesti kekal. Mesti kekal. Mesti tak menyamai. Mesti berkuasa. Mesti masuk. Dan masuk 20 mustahil. Apa dia? Istihalah. Apa? Tak tiada. Tak baharu. Tak binasa. Tak tu yang masuk. Baru sah lah tidak 20 yang wajib. 20 yang mustahil. Wajib kena pegang. Iktikad mana duk maji musih suruh buang. Dia tiba pitak di la ilallah. Wajib kita beriman. Beriman dengan duk mustahil. Tu jangan buat main benda ni. Yang tu salah si aja buat misal. Dia tahan ni betul. Misal wajib. Ni Bangkok. Bangkok ni mustahil. Yang masuk ni. Bila betul ni Bangkok. Bila kata betul apa mana? Bukan Bangkok. Tak Bangkok. Yang ni betul ni mana tak Bangkok. Ni mustahil. Ni lurus, ni wajib. Yang masuk bukan Bangkok. Tak Bangkok tu yang masuk. Bila lurus. Tak Bangkok. Tak tu yang masuk. Tidak bahaya om. Kita gulung-gulung. Hak nak gulung untuk guru. Dia gulung-gulung lah tu dia duk ajak orang dah. Tuhan mesti ada. Mustahil Tuhan tiada. Tak boleh Tuhan tiada tuan-tuan. Tak boleh Tuhan lemah tuan-tuan. Tak boleh Tuhan jahil. Mai ke ujung dia gulung. Mana? 20 yang wajib. 20 yang mustahil. Duduk dalam la ilaha illallah. Wajib kita kena iktikad. Iktikad 20 mustahil je lah. Iktikad Tuhan buta tu ni. Dia kena mengaji tu tauhid ni. Tak. Waktu kalau tadi tuan-tuan tulis. Aqaidul iman tu apa dia? Aqaidul iman. Simpulan iman. Yang duduk dalam la ilallah tu apa dia? Yang ni hukum dia. 20 yang wajib. Apa maksud? Aqaidul iman. Wujubul wajibat. Mesti segala yang wajib. Tidak segala yang mustahil. Tidak ni. Tak jahing. Tidak butang. Tidak duang. Tidak sama dengan makhluk. Tidak lemah. Tidak mati. Tidak tu yang masuk. Tu. Hak harus tu baik pilat tu. Cerita dok bahan ni wajib dengan mustahil. Tu yang masuk. Baru kena gulung. Dia duk ajak orang bila main gulung dia bagi orang sesat. Memang betul sesat. 20 yang wajib. 20 duduk di la ilaha illallah. Wajib kena etikad dan kini. Kena buh dalam hati etikad. Hukumah. 20 yang wajib tak apa. 20 mustahil etikad macam mana? Etikad Tuhan buta. Tak butang. Tak jahil. Tak tuli. Tak bisu. Tak segala tak. Sebab tu Tok Wajak apa? Tuhan ada. Tak tiada. Ada. Tuhan sedia. Tak awal. Tuhan kekal. Tak binasa. Tu. Kita tak buh mesti. Tak apa. Kalau ikut gini. Tuhan mesti ada. Tak tiada. Tuhan mesti sedia. Tak awal. Itu. Tapi kalau dah hak wajib tak payahlah buh mesti tu. Tuhan ada. Tak ada. Kalau ikut betul. Tuhan mesti ada. Mesti tu wujud. Wujubul wajibat. Wajibat tu sifat-sifat yang wajib tu. Mesti tu hukum dia. Jadi Tuhan mesti ada. Bukan tiada. Bukan tak apa. Tuhan mesti ada. Tak tiada. Tuhan mesti sedia. Tak baharu. Tuhan mesti kekal. Tak biasa. Itu barulah etikad mesti tu baru betul. Duk abang kata Tuhan kidam bakak nak buat apa? Mesti tu di kita. Kita kena pegang Tuhan tu mesti ada. Bukan duk abang Tuhan ada. Tuhan sedia. Hak kena etikad dah. Tuhan mesti ada. Bukan duk etikad ada tu. Mesti ada. Tapi tak apalah. Hak wajib tu kita kata Tuhan ada. Tak tiada. Tu tak abang dah. Tuhan mesti ada. Mesti tak boleh lah. Tak buh. Tak apa. Kalau buh paling baik. Bila faham tu barulah terkandung dalam la ilallah. Ni mustahil pitau dalam la ilallah apa? Kemudian la ilallah kena tahu pula. Apa maksud terkandung dalam la ilaha illallah? Dia mengaji tu biar sampai dia tak takti. Mengandung ni yang melazimi, yang bersangkut paut
sebagai sangkut tak dapat tiada. Itu kata Tok saya, Tok Iman Gok Payang. Yang mengandung ni, yang melazimi, yang bersangkut paut sebagai sangkut yang tak dapat tidak. Mesti ada dalam la ilallah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, ini hukum-hukumnya, dan 1 yang harus. Tok saya kata mengandung bukan macam mengandung ayam tempayan, mengandung tempayan akan ayam. Ni macam cawan ni. Dia mengandungkan ayam. Bukan terkandung macam ayam terkandung dalam cawan ni. Dia makna melazimi dan bersangkut paut. Tak dapat tidak. Sebagai kandung ijmal. Kandung secara umum, secara global. Oleh perhimpunan makna 2 kalimah tauhid. Terkandung dalam makna 2 kalimah tauhid. Lepas tu bila mengajak nak tanya pula. Tadi duk mengajak kita tanya. Tok Guru, 20 hak mustahil tu masuk macam mana? Masuk. Masuk dong. Masuk je nak. Mustahil, buta, tuli tu masuk dalam Allah. Ada kata mengandung. Selesai pi jawab dah. Ada hukum dia. Tak ada. Kalau tak mengaji cara ni dia tak lihat jawab. Dia tak apalah dia jawab dah. Tak maksud masuk tu hukum dia. Hukum yang wajib, hukum yang mustahil. Itulah aqidul iman. Aqidul iman wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazil jaizat. Tu jawab kena dah. Kita takdir macam tu lah. Lepas tu terkandung dalam la ilallah tu macam mana? Duk sumbat dalam la ilallah tu. Ustaz, sifat ni sifat Allah ke sifat kalimah? Satu pasal. Dia kalau tuan-tuan mengajak, saya ada suatu soalan. Ni hak saya buat andaian lah. Ya tuan-tuan mengajak, dia nak tanya banyak soalan lah. Terkandung dalam la ilallah tu, terkandung macam mana? Duk dalam tu. Tu sifat Tuhan ke sifat kalimah? Kalau duk kat kalimah, sifat kalimah. Tadi Ustaz dah abang kata sifat Tuhan. Sudah. Sudah lah dah. Tok Guru duk ajar. 20 yang wajib sifat Allah. 20 yang mustahil, mustahil tak Allah. Tiba-tiba pitak di kalimah la ilallah. Buat apa? Duk dalam kalimah tu kan? Garu kepala je lah. Dia tu, Tok Sayang ni, Tok Iman Gok Payang. Dia adalah orang paling alim. Saya jumpa paling alim. Tauhid ni anak pada biarlah orang paling sakan. Dia dipendang. Masa dia ada, siapa Tok Guru tak ni majak. Siapa Tok Guru tak ni majak tauhid. Dia bukan majak luar, duduk rumah. Pas maghrib dia ajak anak dia. Dia tua dah anak alih-alih. Anak alih-alih. Dia masa tu 60, 70. Anak alih-alih duduk mengajak anak-anak dia pas maghrib. Lepas tu dia suruh budak pondok mengajak. Dia suruh si ustaz mengajak dia suruh sambil dia duduk dengar. Saat ni dia naik surah dia mayang dia panggil. Mai. Dia teruk. Kalau siapa kenal? Tok Guru Pak Long Mi. Pak Long Suhaimi. Belah Penang. Pak Long Mi seorang banding mengajak. Dah maghrib. Saya dia suruh mengajak. Dia tak suruh, dia suruh Pak Long Mi. Musuh dia mengajar dia. Musuh dia mengajar. Dia tak suruh dia kalau suruh saya mampu ya. Pak Long kata, Tok Guru suruh mengajar. Dia tak maulah. Dia tak bagus Pak Long kata. Tak ni main maghrib, tak ni dia tengok. Dia tak tengok depan. Dia panggil. Salah tadi. Dia tak tengok depan. Pak Long Mi kata, bagus kalau mengajak, dia tengok. Tok Guru tengok lagi, dia tak maulah. Dia duduk dengar. Kita duduk mengajak. Duduk mengajak tu, di surau tu, dia duduk dengar. Dia duduk dengar di rumah sambil mengajak anak. Tak ni dia panggil. Sampai sudah dia tak mengajak. Tapi dia tak suruh. Dia suruh Pak Long suruh saya. Dah dia suruh tak mengajak, dah hakar pula. Dah tidak mampu nak mengajak. Dia alim suruh. Tauhid ni alim suruh. Dia tak mengajak. Dia kan, tapi Tok Guru tak ni mengajak. Di belah Penang kan Tok Guru ramai masa tu. Lah ni pun Tok Guru ramai. Siapa tak ni mengajak saya?
Bukan takut kat tu, takut dekat anak murid dia. Takut ada anak murid dia seorang dah duk ada bohong. Tak ni main anak murid dia yang rasa Tok Guru nak tanya, nak mempih. Kalau ada anak murid dia, dia pun takut jumpa anak murid dia. Dia tak sengih, Haji Manggok Payang tak sengih. Dia orang tak sengih. Ada seorang Tok Guru dia lupa, dia mengajar. Pendang jauh sikit lah, jauh sikit. Belah dalam sikit. Anak murid tu Imam Gok Payang dah. Tanya Tok Guru nak tanya. Mu ngaji kat siapa? Ngaji kat Haji Man. Mu ngaji kat Haji Man. Minggu depan kita tukar kitab lain. Kita tukar kitab lain. Mu ngaji Haji Man. Ngaji Haji Man Gok Payang. Kita tukar kitab lain. Tak payah baca. Tok Guru tu buka pondok. Dia tak mau cerita nama apa. Tukar. Tak payah baca. Tak payah baca. Takut tak ni kena tanya. Kena faham dia. Saya faham kat dia kan. Sebab tu kitab Baqarah dia kata makna, dia tak kata apa mengandung oleh kalimah, oleh makna. Tu dia ada beza tu. Bukan terkandung di kalimah, di makna. Makna ni apa dah? Tu saya kata senang ya. Tu Imam Gok Payang kata. La ilaha illallah maknanya zat Allah. Muhammad Rasul maknanya tubuh Muhammad tu. Dia cakap cara gambung. La ilaha illallah makna dia apa? Zat Tuhan. Muhammad Rasulullah. Apa makna dia? Tubuh Muhammad anak Abdullah tu lah. Dia begini. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Arti dengan makna ni lain. Makna ni bahasa Arab. Faham? Makna tu bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Terjemah tu bahasa Arab juga. Artinya, okey. La ilaha illallah artinya bukan makna, arti. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Allah lah Tuhan aku. Allah kita duk faham. Itu makna. Okey. Muhammadur Rasulullah. Artinya Muhammad utusan Allah. Maknanya apa? Muhammad yang duk faham anak Abdullah tu pula. Tu Tok U cakap ni tu. Kena kat Muhammad tu. Jadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 50 ni duduk di makna. Apa makna duduk di makna? 41 duduk di Allah. 9 duduk kat Muhammad. Tu. Berarti Pak tu mengaji senang. Dia mula payah. Nampak tu mengaji. Barulah kat ni kata duduk pitak di kalimah orang. Duduk kat Tuhan. Jadi bila kita faham 41 ni duduk di Allah. Gamakkah kita nak kata buta tuli mesti duduk dekat Allah? Oh, tak boleh lagi. Oh, kalau duduk kat kalimah hingga lagi. Takut ada tu kata macam ni. 20 mesti duduk di kalimah bukan duduk di Allah. Duduk di kalimah bukan duduk di Allah. Habis tu Tok Guru duk mengajak 20 yang wajib sifat Tuhan. Buat apa boleh tak duduk di kalimah? Gau kepala juga. Betul juga mu kata. Kalau duduk kat Allah, takkan pula nak tak hak mustahil tu kat Tuhan. Nama ada tu. Tok Guru saya senang. Makna dua kalimah la Allah. La ilallah zat Allah. Muhammad Rasulullah tubuh Muhammad tu lah. Muhammad tu. Macam kita kata. Ni, lembu duk makan rumput kan, lembu. Kita bayang lembu duk makan rumput. Baqaratun itu bahasa Arab. Artinya lembu. Maknanya apa? Tu lah, tu. Tak duk makan tu. Itu makna dia. Itu yang dimaksud dengan lembu. Yang dimaksud dengan lembu apa dia? Tu, hak merah kaki 4 tu. Kalau orang kata ishtari baqarah, tolong beli sat lembu. Bukan nak beli LEMBU. Bukan nak beli tu. No, tak duk makan tu. Bila kita sebut la ilallah, apa makna dia? Allah. Muhammad Rasulullah, apa maknanya? Muhammad tu lah. Hak kita duk mengaji tu. Jadi 50 aqaidul iman. Jadi 41, 20 yang wajib, 21 yang harus. 41 duduk di Allah, 9 duduk di Muhammad. 41 coba 9, 50. Tu dia. Kan saya sebut dah sebelum ni. Sebab tu kalau kita mengaji cara payah ni, dan memang tuan-tuan mungkin bunyi payah. Tapi kalau kita mengaji payah ni, sekali kita mengaji, kita reti dah pada duduk mengaji berpuluh tahun, dia tak reti apa. Biar mengaji sekali, tak apa payah je. Duduk mengaji berpuluh tahun, tak reti apa. Dalam kitab kata, bila kamu berzikir, kamu kena ingat makna la ilallah.
Masa duk mengaji, saya tak tanya Tok Wu tak tanya saya. Bukan Tok Jiman yang ikut bayang lah. Tak Tok Wu hak awal-awal dulu. Saya tak tanya dia pun tak abang kat saya. Bila zikir, kena ingat makna. Kita pun bila zikir, la ilaha tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Penat zikir, nanya saya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dah kata bila zikir kena ingat makna Allah. Kita faham makna terjemah. Dah bila zikir, mu ingat ke Tuhan. Itu kalau dia tanya Tok Iman kot bayang. Apa maksud bila zikir ingat makna? Ingat ke Tuhan. Oh, senang gitu memang pun. Kalau kita zikir, kita kena tahu makna. Apa makna yang kita faham makna tu tiada melainkan Allah. Jadi Arab nak zikir, dia nak tahu makna macam mana? Dia kena main Malaysia. Tak pasal Arab kena main Malaysia nak mengaji makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah ni Arab ke India ke Pakistan ke semua sama. Tapi terjemahan tak sama. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah tu Malaysia. Orang putih lain pula. India lain. Itu kalau terjemahan. Tapi kalau makna, Allah tu lah. Mana bang Israel ke, Vietnam ke, Thailand ke, semua makna Allah satu ya. Tapi kalau terjemahan, berbeza. Jadi kalau kita faham, bila kita berzikir, kena ingat makna la Allah. Kita faham terjemah. Jadi Arab kena main Malaysia. Nak faham terjemahan la Allah. Orang Malaysia nak kena pergi Siam. Nak faham terjemahan Siam. Orang Vietnam nak kena pergi Thailand. Nak kena pergi Burma. Nak faham terjemahan la ilaha. Dah. Makna la ilaha semua sama ya. Macam lembu duk makan rumput tu. Baqaratun. Itu bahasa Arab. Kita lembu. Orang putih lain. Siam lain. Cina lain. Itu terjemahan. Tapi makna hak tu. Semua hak tu. Faham tak? Hak tu. Tapi terjemahan semua berbeza. Makna semua hak tu. Bila kita sebut la ilaha illallah, terjemahan dia tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau orang putih lain. Siam lain. Tapi kalau makna semua sama. Allah. Bila zikir, orang Siam zikir, diingat ke Allah. Orang Islam Siam lah. Orang Vietnam Islam, dia sebut oleh Allah, dia ingat ke Tuhan. Ingat ke Tuhan, tak payah sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan. Sampai penat saya dulu. Salah saya sebab dia tak tanya Tok Wu. Saya tak mau salah kat Tok Wu. Sebab saya tak tanya dah. Tapi Tok Wu pun tak apa. Kalau tanya pun, ada saya tanya. Ingat. Ingat tiada Tuhan melainkan Allah. Bila mengaji kat Tok Wu yang betul, lah, mu ingat ke Tuhan. Mu zikir tu, la ilaha illallah, ingat ke Tuhan. Jangan ingat ke lain, ingat ke Allah. Tu ingat. Zikir, kita ingat akan makna la ilaha illallah. Kan senang. Bunyi payah. Bila dah reti, senang. Senang. Ada pok-pok dia jailer. Dia tak mengaji tauhid. Dia duduk mengaji dulu, mengaji main-main. Lepas tu duduk mengaji belah Arab tu. Duduk sembang besar, duduk mengaji belah Arab. Ambil BA, ambil MA, PhD apa semua. Nak mengaji tu pondok, dia tak mau mengaji. Koman mengaji tu pondok ni tak ada apa. Dia mengaji sekolah Arab, ambil setahun, pergi Arab. Lepas tu balik dia kata apa? Tok Wu ni duk mengajak saja nak bagi payah. Seolah-olahnya hak eksklusif. Terlalu eksklusif. Mutahid seolah macam hak dia seorang. Bukan hak orang lain. Kalau Tok Wu kan buat macam tu, dia tak mengajak orang lah. Guru sejadah. Kita yang baru mengaji sekolah. Kita bukan tahu apa semua. Guru sejarah. Guru geografi. Matematik. Matematik saya sampailah tak erti. Kalau jenis atas-atas. Orang putih sampailah saya tak erti. Adakah guru orang putih tu seolahnya dia memonopolikan bahasa orang putih tu untuk dia? Tak, kita tak anggap. Cuma ilmu tauhid ni dia payah pada ilmu lain. Istilah-istilah dah. Jadi mereka duk tuduh kata apa? Tok Wu ni saja bagi orang payah. Bagi saya, pernah duk mengajak pengalaman. Tak ada siapa yang duk kata payah. Payah tu mula dengar. Lepas tu, baru faham Ustaz. Terima kasih. Hak tu paling banyak. Terima kasih Ustaz. Baru reti. Duk mengaji lama. 20 yang wajib. Duk di la ilallah. Duk di kalimah. Lagi boh. Duk pitak di kalimah. Duk mengaji sifat Tuhan, pitak kat kalimah. Kalimah bukan ada apa. La ilallah bukan ada apa. Ucapan saja, semata-mata ucapan. Nak duduk kat mana? Faham tak tu? Ini bawa biji tak boleh. Tak, duduk di mana? Apa mana? Di Tuhan. Muhammad Rasulullah. Di Muhammad tu.
Baru betul. Duk mengaji memang sifat Muhammad pun. Duk mengaji memang sifat Allah pun. Betul. Ni dak duk di kalimah, bukan duk di Tuhan. Sudah sesat pula tu tu. Dia duk mengajak sifat Tuhan. Dia duk bertak di kalimah. Kalimah tu natang apa? Tu sembang corang kampung natang apa? Kalimah tu natang apa? You salah sik perkara dalam macam tu ya. Allah natang apa? Kita tak apa, kita kerti je. Pok tu kira nak cari salah. Natang apa? Natang soal nak tanya benda apa? Kadang-kadang terkeluar dia. Kita hak kerti tak apa. Allah natang apa? Ada tu'unya tu belah tani tu. Allah natang apa? Natang apa? Tapi dah ni tak boleh. Zaman lah tak boleh. Zaman orang duk fitnah orang. Duk fitnah tu'u. Dia pun ambil video sekat, ulang banyak kali. Kalau saya kata Allah natang apa? Allah natang apa? Allah natang apa? Allah, dia pun duk ulang banyak kali. Duk boh dalam TikTok. Mampu aku. Allah natang apa? Allah natang apa? Dia ingat lah ni jangan bahaya. Zaman fitnah ni ya Allah kita tak tahu. Tak ada kita duk niat nak bagi ilmu ni. Ilmu tauhid bukan hak eksklusif bagi tok guru dah. Hang jangan kata macam tu. Tok guru paraid bukan semua orang pergi paraid. Adakah hak eksklusif dia? Dah. Hang saja yang duk cari pasal. Nak cari buruk orang. Semua orang dia pakar dalam bidang dia. Kalau begitu habis semua. Tok guru pekah macam tu. Tok guru pekah ni dia menji tu ia cik kau dia. Saya ni kalau ilmu tauhid paling bagi saya paling kemah Haji Manggok Payang lah saya sebut tu. Kalau pekah Haji Cik Kok Diang. Kalau mengaji kat dia tak erti apa. Macam hak eksklusif dia. Tak erti apa mengaji dia. Tapi bila kerti hak dia cerita, ambil tanya apa boleh jawab. Tapi sementara nak kerti tu, siap dia tanya. Mu faham diri. Kalau kata faham dia nak tanya. Kalau kata tak faham dia marah. Aku duk cerita selama ni hang tak faham lah. Sudah. Kalau kita faham. Baik aku nak tanya. Dia. Aku nak tanya tu apa? Tak boleh jawab. Hang ni. Dia marah. Kata faham tapi tak faham. Cengeng. Haji Cik Kok dia anak murid Tok Kenali. 104 umur dia. 104. Kalau kita faham. Dia tanya. Kalau kita tak faham. Selama ni aku duk cerita hang tak faham. Aku duk cerita punya lama hang tak faham. Sudah. Hang tak faham kat mana? Sudah tak faham kat mana pula dah. Seronok tu dulu seronok mengaji. Kita kalau mengaji kalau kena jekah, kena tibai ni seronok. Lah ni cari tok guru kena saman. Dilikan tu. Dia duk cerita Mbak Wahabi kita jawab. Tak apa aku tok guru macam ni. Hang kata apa? Aku kata ambil kayu dikan. Atau terjun tangga berdebu. Terjun tangga rumah dia. Rumah tinggi. Berdegung. Saya tak kena katak dia. Tapi esok main tak apa balik. Tak apa. Dia tak katak. Macam pok marah anak. Kalau dia kata, kita jawab lah kita. Bila dia jawab macam tu, kita pergi jawab balik. Macam kita duk menyokong Wahabi lah. Tak ni kena. Hang kena saat ni. Dia pergi ambil tongkat. Dia cari tongkat ni. Aku katak hang didikan. Terjun rumah berdebu. Terjun tangga. Tak turun tangga dah berdebu. Seronok tu ujung ni seronok. Cengeng ni dia lagi seronok. Dan ni tak ada dah cengeng. Saya lesik lah cengeng tu. Tapi cengeng tu tak cengeng tangan mana tu saya lesik. Saya mengaji tu Ustaz Rashid Mahang. Tu semua cengeng. Tu Haji Saman Kati. Tu Haji Saman Kati ni tengok muka takut dah. Tengok muka tengok dia parti ni. Tengok muka takut dah. Tu Haji Saman Kati. Saya dah mengaji dah. Ustaz tu Rashid Mahang kan. Rashid Mahang tu meja ni berapa kali patah tak tahu. Dia mengajak sebulan tukang. Bang! Karate. Pong patah. Lebay cabuk. Pong patah. Kalau dia karate kita mampu. Lebay cabuk. Pong patah. Bulan depan tukang pula. Dia pernah tumbuk orang. Pernah tiang elektrik jatuh. Ditumbuk ke degung. Tak kena mengelak. Melok kena tiang elektrik. Jatuh tiang elektrik tu. Tak Syed Mahang.
Tapi Tok Wu ni dia cengeng-cengeng mulut je. Dia bukan apa pun. Tok Ecik tu dia marah-marah saat ni. Dia makan sekali. Hang main makan. Main makan dia. Makan dengan dia. Pelan-pelan tengok. Tak Syed Mahang. Bawa. Suruh pi naik gunung jerai lah. Suluk dengan dia lah. Yang kadang ajak naik kereta. Anak murid dia cakap ni pas mayang. Pas mengaji. Duk melepak dengan anak murid dia. Tadi bekas kena marah. Dia orang panggil cengeng mulut. Pada N. Cengeng. Pada N. Orang cengeng. Cengeng mulut. Kita lah ni tak ada dah. Tok Wu cengeng tak ada. Kalau Tok Wu cengeng kita tak orang ngaji. Faham tu? Makna la ilallah. Okey, kita faham banyak dah. Kalau tak faham boleh tanya. Makna dua kalimah tauhid yang tersebut itu. Apa dia kalimah tauhid yang tersebut tu? Iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, apa makna? Okey, apa makna Tuhan? Ni dia nak cerita. Kerana ni dipanggil elak bagi wajah mengandung. Kerana apa? Terkandung aqaidul iman di makna la ilaha illallah. Kerana makna lapah Tuhan itu. Malam ni kita mengaji. Tuhan tu benda apa? Kerana makna lapah Tuhan itu tupanan. Tupanan. Tupan ni tumpang. Orang tadi kata tupai. Jadi tupanan tu dia bakukan tupai. Tupai ni tumpang lah. Aku nak tupai. Jadi kita ni semua tupai Tuhan belaka. Tupai. Tupai tu tupan. Jadi dia bakukan bahasa dia jadi tupanan. Ni tumpangan. Jadi tempat tumpang. Tuhan itu tupanan. Tu. Artinya, arti tupanan yang ditumpangkan dia pada apa-apa perkara. Semua kita tumpang dia. Ni dia panggil iftikar. Apa makna tumpang? Tumpang rentah. Tumpang ni, tumpang rentah Tuhan. Jangan nak faham tumpang macam tumpang naik motor tu. Untuk Iman Gok Payan dia majak jenis tu. Bahasa dia jaga. Mengandung bukan mengandung macam mana ayat terkandung dalam tempayan tu. Tumpang ni bukan macam kita naik motor. Tumpang ni mana tumpang rentah. Rentahan Allah. Kita semua duduk di bawah rentahan dia. Rentah ni perintah dia. Yang ditumpangkan dia pada apa-apa perkara bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Yang lain daripada Allah, semua tumpang dia. Semua tumpang dia. Jadi Tuhan-Tuhan ni tupanan. Kalau Tok Wu babak yang sepanjang, Tuhan-Tuhan ni daripada Tuan. Tuan jadi Tuhan. Sebab kita orang Melayu ni, kita suka tukar di antara ha dengan alif. Kadang-kadang ha alif kita tukar kepada ha. Kadang-kadang ha tukar kepada alif. Asalnya Tuhan ni Tuan. Jadi Tuhan. Lepas tu kita Jawi dulu, dia bukan kata orang tua, orang tuha. Ta, wa, ha, alif. Orang tuha. Itu tua. Wa, alif tu dia buang jadi tuha. Macam tak tahu. Tak tahu. Tahu dengan tahu tu. Boh, ha. Tak tahu, tak tahu. Orang tua, orang tuha. Anugerah. Di bahasa dulu. Jadi Tuhan. Jadi munasabah. Tuhan ni Tuhan. Dia memang Tuhan kita. Allah ni Tuhan kita. Tapi pada dia kata, Tuhan ni daripada tupanan yang ditumpang.
kita tumpang serba-serbi dekat dia. Ni bukan asal dia nak cerita makna Tuhan yang betul-betul. Tak tadi asal kalimat. Tak pada ini tak. Makna Tuhan betul-betul. Makna Tuhan ni apa betul? Kalau kita tahu makna Tuhan, Tuhan. Tak faham juga. Tupan. Apa tupan? Yang ditumpang serba-serbi. Kita tumpang rentah dia. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia dengan urusan dia. Apa urusan Allah? Ni. Dia duduk rentah kita. Buat bagian-bagian. Dia duduk luluskan apa yang ada di ilmu dia. Ha tu. Makna apa? Dia duduk urus segala apa yang telah ditetapkan dalam ilmu dia, dalam kehendak dia, dan apa yang dalam kehendak dia dan dalam apa yang ada di ilmu dia. Itu makna dia. Itu setiap hari Tuhan dengan urusannya. Ha tu. Ha, Tuhan ni pula di misi apa dah? Yang terkaya. Tupanan yang terkaya. Tupanan bagi yang lain yang terkaya. Kaya ni apa dah? Lepas serba-serbi. Tok Guru terjemah macam tu. Lepas serba-serbi. Lepas dan bebas. Dia tak terikat, tak bergantung, tak menumpang pada yang lain. Itu mana terkaya. Jadi kalau orang tanya, Tuhan ni apa dah? Tuhan tumpanan bagi yang lain. Apa benar? Yang lain tumpang dia dan dia tu terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Dan yang lain berhajat pada dia. Itu nanti akan datang. Kita tak sampai dah. Tak sampai dah tu. Terkaya ni bebas dan lepas. Tak bergantung apa dengan makhluk. Itu mana terkaya. Kaya ni, kita kalau kaya ni apa dia? Orang tak berhajat tidak? Kaya ni tak berhajat, tak bergantung dengan orang. Jadi dia ambil kalimat tu lah. Tapi maksud dia bukan kaya banyak duit. Tak berhajat. Tak berhajat ni, dia agak khusus. Dia kena kata lepas. Tuhan ni lepas serba-serbi. Lepas ni tak bergantung apa dengan makhluk. Tok Guru terjemah. Yang terkaya atau terpada. Yang lepas serba-serbi. Daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya, diri Allah. Artinya, yang tiada menumpankan yang lain. Dia bukan tumpang yang lain. Dia tak ada tumpang yang lain. Dan tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan pun. Tuhan ni dia tak terhenti apa-apa pun pada apa-apa kelakuan. Sekali-kali kepada yang lain daripada diri dia. Kita ni apa-apa pun terhenti. Apa-apa kelakuan kita terhenti di atas Allah. Allah tak terhenti apa-apa pun kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Ni nak abang kata apa? Dia nak panggil Tuhan ni, dia mesti ada sifat istirna. Saya ambil dulu. Takut saya tak faham kenapa. Nak nama Tuhan ni, dia nak ditumpangkan. Syarat kita nak jadi dia ni sebagai tumpangan bagi kita. Dan syarat nak nama Tuhan ni, dia mesti terkaya pada yang lain. Dia tak bergantung pada yang lain. Dia lepas dan bebas. Tak bergantung, tak berhajat pada yang lain. Dan yang lain itu ambil istiqar. Berhajat pada. Ini rukun ketuhanan. Rukun ketuhanan, istighna, iftikar. Istirna, istiqar ni sifat apa pula? Tak payah. Istirna ni, hak 20 sifat yang wajib tu, semua duduk dalam istirna, iftikar. Cuma, bukan semua sekali. 11 duduk kat sini, 9 duduk kat lain. Sebab apa? Nanti kita akan bincang itu. Tapi tak ni duduk tanya, Ustaz, istirna ni lain pada 20 kah? Tak, hak 20 tu juga. Ikut kesesuaian makna terkaya dan makna berhajat. Ikut kesesuaian. Jadi, bila ikut kesesuaian, hak 20 ni, 11 duduk kat istirna, 9 duduk istiqar. Contohlah. Tu nanti akan datang. Jadi, kalau orang tu, kalau dia nak mengaku dia Tuhan, dia mesti ada istirna. Apa istirna? Tak berhajat pada yang lain. Tak berhajat ni, dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Dia buat apa? Tidak ada satu kepentingan yang kembali kepada diri dia.
Tidak ada apa kepentingan. Kalau dia makan, berhajat kepada makanan. Bila dia tidur, semua berhajat. Dan dia mesti yang lain semua bergantung dekat dia. Kalau ada makhluk yang tak bergantung dengan dia, tak bergantung ni. Kalau tanya orang kafir, mereka memang kata tak bergantung dengan Allah. Tapi hakikatnya mereka bergantung. Dia mesti dia tak berhajat pada yang lain, dan yang lain mesti bergantung berhajat kepada dia. Sebab tu kalau dalam buah daniat, saya sebut sikit. Sifat istirna ni, wujud, kidam, baqa', mukhar, tiab nasi, buah daniat tak masuk dalam istirna. Dia pun hidup dalam istiqar. Dia masuk dalam istiqar. Kenapa? Wah daniat dalam sifat salbiah, yang lain semua masuk dari sini, dia tiba tercendah hidup kat istiqar. Sebab Tuhan bila dia esa, wah daniat esa kan, bila dia tunggal, tak ada Tuhan yang lain, maka semua bertumpu dekat dia. Kalau Tuhan tu kalau ada dua, dia bukan esa, dia akan ada makhluk dia, dan hak ni dia ada makhluk dia. Tuhan A ada makhluk dia, Tuhan B ada makhluk dia. Makhluk Tuhan A tak berhajat pada Tuhan B sebab dia ada Tuhan dia. Makhluk Tuhan B tak berhajat pada Tuhan A. Jadi sebab apa? Sebab dia tidak ada sifat wahdaniyah. Bila dia ada sifat wahdaniyah, hanya dia saja Tuhan, maka semua berhajat. Sebab itulah wahdaniyah masuk dalam istiqar. Itu saya sebut dulu. Bukan ulama sonok-sonok duk bedak-bedak. Depa nak bagi sebelah duk istiqar. Hak tu sembilan depa bedak bagi kat istiqar. Dia pergi kat depa, hai jangan. Dia ada jawapan dia. Kalau nak jawab ni sebulan. Setiap malam esok, kenapa kidam masuk dalam istirna? Malam esok pula kenapa baqa' masuk istirna? Setiap malam kena hurai. Bukan ulama sedap-sedap no. Saya sedap-sedap lepa nak bagi baik pergi kat depa. Jangan. Kita sebut wujud dulu, kemudian kidam, kemudian baqa'. Sifat Tuhan memanglah tak bersusun, tapi dia ada sebab. Kenapa wujud dulu? Kenapa kidam? Kenapa baqa'? Kenapa mukhalafah? Semua tu ada cerita dah. Kemudian ma'ani. Kenapa ma'ani duduk nombor 2, duduk nombor 3? Sedangkan ma'ani ni sifat yang betul-betul ada di Tuhan. Sifat yang betul-betul ada di Allah, dia ada dan ada di Tuhan. Ma'ani. Lepas tu pada etimah berkuasa, perlihat, peringat. Yang lain bukan ada, sungguh saja di Tuhan. Reti, faham, bukan ada pun. Diri dia tak ada. Tapi kenapa ma'ani duduk nombor 3? Ada pasal. Ada pasal. Nak cerita tak boleh. Kalau cerita habis, tuan-tuan tak main. Kena simpan sikit-sikit, taram, biar gitu. Kan? Cerita habis, malam ni selungguk pakai tak main dah. Dah lah payah. Dia kena duk bagi layak-layak gitu. Tunggu bagi lama, jumpa. Sebab tu saya macam cabarlah. Kalau tuan-tuan mengaji, insyaAllah. Mengaji bakuah bergerti, biar pilah payah pun, insyaAllah. Saya jamin insyaAllah tuan-tuan reti. Tapi jangan tuang. Saya tuang tak apa. Bila saya tuang, saya bukan nak mengaji. Tuan-tuan tuang habis. Malam ni mengajak kidam. Kidam tuan-tuan tak main. Main bulan depan baqa'. Habis. Kidam dengan baqa' dia ada kaitan. Habis. Jangan tuang. Saya tuang tak apa. Biar lah. Tuan-tuan jangan tuang. Kalau tak tuang, insyaAllah. Saya jamin. InsyaAllah. Minta ke Allah. Faham betul-betul. Baru faham. Macam tadi. Terkandung. Baru kita nampak rupanya macam ni senang rupanya. Mengaji tu payah. Tapi bila kita kata tu senang. Zikir Allah ni. Ingat ke Tuhan. Payah kau ingat ke Tuhan. Jangan ingat yang lain. La ilaha illallah. Tidak. Tiada Tuhan bagi Allah. Tiada Tuhan bagi Allah. Tiada Tuhan bagi Allah. Penat. Bila dah reti. Macam tu. Nak berhenti kat mana dia tahu. Artinya yang tiada menumpang yang lain dan tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan sekali-kali dan tiada nampak. Kita berhenti dekat dan tiada nampak. Tanda kat situ. Ada bulan lagi? Ada lagi kan bulan? Ada dah sekali lagi tu. Berhenti dekat dan tiada nampak. Ya Alhamdulillah apa yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita.
atau buka kefahaman pada kita, yang menjadi asbab teguhnya iman kita kepada Allah SWT dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Dan saya memang tiap-tiap tahun macam saya itulah, saya bawa tong, tak syuki bawa tau. Tong tu dalam tu ada borang arwah untuk siapa-siapa yang nak infak untuk bulan Ramadan dan untuk pondok, boleh masuk hak tuan-tuan untuk bagi tiap bulan tu, buh dalam tu, masuk dalam tong bulan Ramadan, infak bulan Ramadan. Dalam tu ada borang, bukan borang arwah. Borang tu saja, siapa-siapa yang nak buh nama arwah, buh lah. Banyak mana pun tak buh. Duit kita tak letak. Ada orang baca Quran RM10, DK 5, saya tak buh lah banyak mana pun. Nak buh 100 keluarga pun bubuh lah. Nak bagi RM1, bagilah. Tu tujuan dia. Tapi kalau siapa tak mau, tak ada apa-apa. Kalau dia pasal dia Wahabi, tak sampai pahala ke arwah, tak payah. Duit awak masuk. Duit yang tak masuk pula, Wahabi arwah tak sampai, duit tak masuk. Dia ada dua pilihan. Siapa pasal dia Wahabi, buh duit saja. Siapa pasal tak, dia boleh buh nama-nama arwah dan duit. Dan nama arwah. Buh lah. Sebab kami bukan buat zikir khusus. Kami zikir juga sebelum buat puasa. Pas mayang kami buat zikir. Dan 27 Ramadan kami akan baca Quran. Tujuannya untuk derma tuan-tuannya, bukan untuk arwah. Tapi kami sediakan borang. Tulislah banyak mana nama-nama arwah. Jadi sekadar itu dulu saya ucapkan terima kasih lebih dulu. InsyaAllah panjang kita jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah bihamdihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina futuhal 'ad bin hikmati wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahim. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlas mukinin wa syukra sabirin wa tawbat siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.